الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي زدنا علما ورزقنا فهما اللهم افتح علينا بفتوح العارفين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, pertama-tama dan selamanya kita memuji dan syukur pada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya, pertolongannya, panduannya, bimbingannya, dorongannya, perhatiannya ke atas diri kita, alhamdulillah dapat manfaatkanlah akan kita segala umur yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yang mana kita katakan saki baki lah. Umur kita ni tinggal saki baki, tuan-tuan. Bukan makin lama, makin panjang, tidak. Tapi tinggal beberapa minit, mungkin beberapa jam, mungkin beberapa saat, beberapa hari sebelum kita kembali pada Allah. Dalam melakukan dan melaksanakan ketaatan pada Allah dan juga menyempurnakan kehambaan kita kepada Allah Ta'ala sebelum kita kembali pada Allah. Dan kita harapkan dan doa pada Allah Ta'ala agar nikmat ini Allah Ta'ala kekalkan ke atas diri kita sehinggalah kita kembali pada Allah. Amin, tuan-tuan. Jadi insyaAllah tuan, kita sambung balik pengajian kita daripada kitab Kayu Jiwa, Ghina'un Nafs, yang dikarang oleh Syekhna Syekh Raja Ahmad Mukhlis Hafizahullah, muka surat 56. Sebelum kita mulakan pengajian ini, marilah sama-sama kita mulakannya dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Dua kehendak dalam manusia ni selalunya mempunyai dua kehendak. Sama ada kehendak itu daripada unsur ruh ataupun unsur syahwah. Unsur daripada bisikan ruh, yang ruh mahukan kebaikan, amal soleh, makanan-makanan seperti solat, zikir, Quran, tilawah, kasih sayang dan sebagainya. Dan juga ada bisikan-bisikan yang dibayangi oleh hawa nafsu, syahwat lah, kita katakan syahwat, ataupun lebih khususnya nafsu ammarah. Nafsu ammarah, an-nafsul ammaratu bisu, nafsu yang sentiasa mengajak kepada kebaikan ke keburukan, tuan-tuan? Keburukan, kepada keburukan. Dan keburukan yang paling besar ialah mensyirikkan Allah.
Mensyirikkan Allah tu tak semestinya kita pergi topekong, tuan-tuan. Mensyirikkan Allah tu tak semestinya kita pergi menyembah sesuatu. InsyaAllah lah kita ni selagi masih ada iman, InsyaAllah akan terbela juga. Keimanan kita itu tak pergilah sembah-sembah dalam berbentuk jali, berbentuk jelas penyembahan. Tapi mungkin saja kita semua boleh terjebak dalam syirik khafi, iaitu merasakan diri lebih baik, merasakan diri itu yang terbaik, merasakan diri itulah yang memberi kesan dan memberi kebaikan dan mudarat pada diri dan pada orang lain. Itu yang ditakuti oleh para ulama dan juga kepada orang-orang yang ingin menghampiran pada Allah. Dalam diri manusia ada dua bentuk kehendak. Kehendak pertama lahir daripada jiwa insan yang asalnya ialah ruh, yang menyampaikan maknanya kepada akal. Akal menafsirkan bentuk keinginan tersebut dalam kehendak untuk mendapatkan kebaikan dan maslahah kepada diri tersebut. Sedangkan unsur kehendak yang lebih halus yang tidak ditafsirkan oleh akal ialah kerinduan, kecintaan kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tengok, perhatikan betul-betul tuan-tuan, jasad kita ni sama ada dipengaruhi ataupun dipandu oleh roh ataupun syahwat. Itu kena tengok. Sebab badan kita ni, anggota badan kita ni hanyalah sebuah kenderaan saja. Sebuah kenderaan bagi menyampaikan maksud roh dan maksud syahwat. Kalau kenderaan kita ni dikuasai ataupun didominasi dengan roh yang salim, yang sejahtera, yang menginginkan kebaikan, kasih sayang, kerinduan kepada Allah Ta'ala, maka badan anggota jasad ini digunakan untuk menyampaikan perkara tersebut, seperti beribadah, berpuasa, berzikir, qiyamul lail, menghubungkan tali silaturahim, saling kunjung mengunjung antara satu sama lain, menghubungkan manusia dengan Allah. Itu kehendak roh melalui amal jasmani tadi, menyampaikan kehendak roh yang inginkan kebaikan. Tapi kalau malangnya badan kita, jasad kita ini didominasi ataupun dipengaruhi secara total oleh syahwat, maka dia akan mengendarai jasad kita ini untuk menunaikan segala hajatnya, seperti makan benda-benda yang haram, tidak menolak syubhah dan berlebih-lebihan dalam perkara halal. Maka badan kita yang asalnya sepatutnya digunakan untuk beribadat dan sebagainya dalam menunjukkan ubudiyah pada Allah, tapi digunakan untuk menyelesaikan dan menyempurnakan nafsu syahwat. Nak makan banyak, sudah badan macam saya kan, nak semayang pun payah. Tidur banyak sampai solat pun lupa. Lagi apa lagi? Kedekut, tamak, nak keluar, saya ponek-ponek cari joki nak bagi kau pula. Itu semua adalah kehendak daripada nafsu syahwat. Akhirnya kenderaan yang digunakan oleh syahwat tadi mengalahkan kehendak roh. Dan kalau roh tadi pula menguasai dan mendominasi syahwat, mendominasi badan kita, maka dia boleh menjinakkan syahwat. Boleh faham tak? Bila syahwat menguasai tubuh badan, maka dia akan menjinakkan roh. Maka roh pun tak boleh nak buat apa, ikut je lah syahwat. Maka dia akan gunakan sempurna, nak makan, nak tu, nak ni, nak semuanya. Akhirnya roh tak ada apa ni, orang cakap apa, peluang, tidak ada istiadat, kesediaan untuk melakukan kebaikan kerana telah dimonopoli oleh syahwat. Tetapi kalau roh tadi kuat dan juga roh tadi itu mantap dan mendominasi jasad kita, maka syahwat tadi itu berada di landasan yang baik. Syahwat kita tu berada di landasan yang betul. Berkahwin
Kalau ada syahwat, tak ada syahwat tak boleh kahwin, kan haram. Betul tak? Awak ni kahwin 2-3 ni bersama nafsu lah. Ya, betul. Kerana mengikut landasan yang betul. Tapi kalau dia main langgar je, itu dah salah lah. Mana dia mengikut jalan agama tadi, kehendak roh tadi, maka dia menstabilkan syahwat. Dia mencari rezeki yang lebih, berniaga sebagainya. Bila rohnya itu betul, maka dia akan menggunakan harta yang dia ada tadi. Bila cukup haul dan nisab, maka dia keluarkan zakat. Dan cepat tangannya mengeluarkan sedekah, prihatin kepada anak-anak yatim, kepada asnaf-asnaf, mudah beribadah. Maka syahwah tadi itu terpaksa, dan juga akhirnya dia rela menjadi apa yang disukai oleh Allah Ta'ala. Itu dipanggil tahap nafsul mutmainnah. Nafsu ataupun syahwat tadi itu dah tak jadi syahwah dah. Dah jadi diri yang tenang kerana dipengaruhi dan dimonopoli oleh jiwa yang ataupun ruh yang betul, ruh yang sejahtera, yang inginkan keredaan dan juga keampunan daripada Allah. Itu. Kalau ruh pula, memang ruh adalah, kalau kita katakan dalam tubuh badan kita, unsur yang mengenali Allah adalah ruh lah. Ruh adalah unsur dalam badan kita yang mengenali Allah sejak diciptakan. Kerana dalam firman Allah, Allah bertanya pada ruh, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada ruh, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ini Rabb kamu, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Maka sekalian ruh menjawab, qalu bala syahidna. Maka kamilah kata, bahkanlah ya Allah, engkaulah Tuhan kami, bahkanlah ya Allah, engkaulah yang memelihara kami. Maka ruh ni kenal Allah. Maka apa-apa amalan, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ruh jadi gembira, ruh akan jadi suka. Akhirnya bila didatangkan perintah solat, perintah puasa dengan keimanan dan ketakwaan, ruh tadi dengan lega laksanakan amalan tersebut, kerana itu merupakan intisari dia. Memahami hakikat ketuhanan tu ruh saja. Badan, anggota badan kita ni alat saja, jangan terpedaya tuan. Kita handsome itu satu kurniaan Allah. Alhamdulillah. Apa doa tengok cermin? Doa cermin apa? Allahumma ahsantu, Allahumma kama hasantu khalqi fahasin khuluqi. Wahai Allah, sebagaimana engkau telah cantikkan rupaku, perbaikilah akhlakku, ataupun cantikkanlah juga akhlak. Jangan kita terpedaya. Hari ni banyak terpedaya muka lawan ni orang perempuan ni tuan-tuan. Orang perempuan habis dia make up, padahal dia make up keto tu. Macam kita orang lelaki lah make up keto kan. Macam tu lah dia make up badan. Dia lupa bahawa kecantikan yang Allah bagi itu bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk disyukuri. Untuk disyukuri dengan memperlihatkan badannya pada suaminya, memperlihatkan wajahnya yang senyum pada anak-anaknya, mengasihi dan sebagainya pada orang yang mahram. Tapi terjadi sebaliknya, habis make up semua tak cukup duit, pinjam lagi, ikut suntik tu suntik ni, pada tu kenderaan dia. Boleh faham tuan-tuan? Satu Profesor Dr. Hamka kata, dia menggelarkan manusia ni adalah perahu. Perahu tu kenderaan yang kita mengenderainya ke mana arah tujuan yang betul. Kehendak yang kedua daripada syahwah yang berkaitan dengan fitrah kemanusiaan. Manusia itu seperti haiwan yang lain, seperti haiwan, seperti makan, minum, tidur, berehat. Itu lumrah. Kita biasa nak rehat, kita biasa suka bila penat kita akan tidur, bila lapar kita akan makan, itu biasa. Maka kehendak tersebut mestilah juga dilandasi dengan agama, dengan perintah Allah. Kita tak boleh makan
benda-benda yang haram, tak boleh makan perkara-perkara yang syubhah. Dan satu lagi, tak boleh berlebih-lebihan dalam perkara halal. Memanglah kita cari kan, tapi tak boleh, kerana kalau berlebih-lebihan dalam perkara halal nanti mengundang berbagai penyakit, mengundang berbagai penyakit jiwa dan juga tubuh fizikal. Saya makan oleh tak sampai sepangsa durian pun dah nak terbaring tuan-tuan kan. Bayangkanlah sebiji bau sepangsa itu kan. Jadi kalau makan berlebihan tuan-tuan boleh mengundang berbagai penyakit, walaupun kita cari benda yang halal. Contoh orang-orang sufi, orang-orang tarekat, setengah orang yang masuk suluk. Suluk tu tahu tak suluk? Suluk ni dia macam ni lah, macam orang kata kuarantin lah kan, kuarantin, mengasingkan diri daripada kesibukan dunia sebentar, kesibukan lain-lain perkara, memberi masa beberapa hari dengan dipandu oleh seorang guru yang mursyid untuk bagaimana bersunyi-sunyian dengan Allah. Bayanglah tuan-tuan, kita daripada beranak sampailah umur kita contohlah 40 tahun, maknanya 40 tahun lah kita hidup dengan orang saja. Untuk Allah, masa untuk Allah agak kurang, agak berkira-kira, pasal kita tak rasa Allah tu penting. Jadi kita rasa tak apalah, nanti dah tua-tua kan aku pencen kan, aku ibadat lah kok sampai pencen tu kan. Ini duit pencen pun tak rasa kan, sudah bini kita yang rasa duit pencen. Jadi orang yang bersuluk ini ialah dia mengasingkan dirinya sebentar untuk memperbaiki, mengoreksi jiwanya, membaiki kerohaniannya. Dan sebenarnya hakikatnya ialah dia memperbaiki hubungannya dengan Allah, memperbaiki hubungannya dengan Allah. Kena bagi masa. Macam kita orang bagi masa duduk dalam wad kan. Kalau penyakit tu tuan-tuan domam je, itu dia panggil penyakit, dia kata pesakit luar. Ambil domam balik. Berapa hari MC? 2 hari. 2 hari tu bukan disuruh pergi bercuti tuan-tuan, tapi duduk di rumah jalani pemulihan dan rawatan. Itu yang doktor bagi MC tu, bukan suruh berkerja. So, saya nak kerja, sabarlah bang, pergilah cuti rehat dulu. Rehat untuk apa? Proses rawatan dan penyembuhan. Bila kalau penyakit tu kronik, ada ketumbuhan dan sebagainya, itu kena duduk dalam wad. Itu specialnya treatment. Doktor pula pagi petang datang pantau dan sebagainya. Begitu juga dalam masalah rohani. Kalau dalam masalah tubuh fizikal kita pun perlukan rawatan yang khusus, apatah lagi ruh inilah yang akan berjalan demi perjalanan. Lepas ni akan masuk kubur, ruh je tinggal. Nak jawab dengan malaikat mungkar dan nakir. Akan esok dibangkitkan. Ruh yang jahat, ruh yang derhaka akan diazab, ruh yang soleh akan diberi kebaikan. Termasuklah tubuh badan yang digunakan. Boleh faham kan? Jadi perlukan juga bila makan suluk itu, kalau masuk suluk makan pun kena jaga. Dulu kawan saya masuk suluk dekat apa, Kek Lengging, makan 10 hari makan sayur tuan. Sayur dengan nasi pun supu, sayur yang banyak. Baguslah tu. Kalau tuan-tuan pergi tanya dengan doktor pun, doktor kata tu makanan yang bagus, pasal kita ni protein kurang sikit pun tak apa. Dah berapa puluh tahun makan protein dah tuan-tuan. Kalau air korban pun dengan cerita lah, pagi petang siang malam daun rondang ke. 10 hari makan sayur, takkan nak komplain pula dengan Tuhan. Alah, makan sayur 10 hari, dah puluh tahun makan daging nak berkira dengan Tuhan. Macam kita lah, domam sehari je, yang elok setahun, itu pun tu komplain dengan Allah. Allah ni domam ni macam mana? Setahun dah sihat, kau tak ada pula syukur. Sehari kau sakit kau komplain. Itu perlu tuan, kena ada suluk bil khalwah, duduk sebentar.
Dalam tempoh tu baiki makan kita, baiki hubungan kita dengan Allah. Makan jangan membazir. Antara suluk zaman sekarang ni ialah saudara-saudara kita pada jemaah tabligh, yang keluar jemaah dakwah, duduk dulu di masjid-masjid kan, mengajak orang kepada Allah. Itu suluk lah tu. Tapi suluk bil jalwah, suluk yang menjumpa orang, ajak orang pada masjid, membimbing, dan juga bersifat sahabat, bersahabat dengan orang-orang yang mula-mula nak insaf, bawa mereka pada Allah. Itu kalau kita tengok itu antara bentuk suluk. Antara bentuk suluk, tuan-tuan, ada 4 asas tasawuf. Ada 4 asas dalam tasawuf. Yang pertama ialah kurangkan makan dan minum. Ini satu, orang-orang sufi, orang-orang yang inginkan penghampiran pada Allah, mereka akan kurangkan makan. Mereka makan juga, tapi dalam apa ni, makanan yang sedikit, sekadar untuk menegakkan tulang belakang untuk ibadat. Kita ini makan memang muntah, makan ni nasi dah keluar ke hidung, tolan lagi kan, dah tahu pun kan, dan sampai ke sini pun nak makan lagi. Jadi kurangkan makan dan minum. Kedua ialah kurangkan masa tidur dan rehat. Kurangkan masa tidur dan juga rehat. Kalau kita banyak tidur dan rehat, maka banyaklah amalan ataupun masa yang habis begitu saja. Jadi kalau kita kurangkan masa tidur dan rehat, banyaklah kita beribadat, banyaklah kerja kita buat. Ini kalau makan tidur sudah ulah sawo batik pula tu kan. Makan kena jaga, tidur pun kena jaga. Kedua ialah kurangkan masa sia-sia, kurangkan mensia-siakan waktu. Hanya masa tadi itu digunakan untuk perkara-perkara yang manfaat, perkara-perkara yang membawa kepada penghampiran pada Allah. Itu dia panggil muraqabah. Dia panggil muraqabah, mengintai-ngintai pada masa itu apakah kesesuaian yang perlu dibuat. Itu perlu ilmu. Pada masa ni apa yang perlu aku buat? Sekarang apa nak buat? Baca Quran, bacalah Quran. Nak berzikir, berzikir. Maka tidak berlalu masa itu dengan sia-sia, dimanfaatkan dengan beribadat, berzikir dan sebagainya. Dan keempat ialah kurangnya ia bercakap perkara yang tidak berfaedah. Ni 4. Banyak diam bagus. Banyak diam baguslah. Banyak masa diam tu bukan diam saja. Diam tu membawa kepada tafakkur. Tafakkur ni berfikir. Berfikir akan bagaimana diri kita, kesudahan kita, hubungan kita dengan Allah. Adakah kita bermada dengan apa yang ada? Cukupkah kita dengan semayang 5 waktu? Cukupkah kita dengan rawatib? Cukupkah kita dengan puasa bulan Ramadan? Bila kita fikir dia banyak tafakkur, rasa tak cukup. Ini banyak kerja lagi ni, banyak kerja nak buat sebelum kita kembali pada Allah Ta'ala. Ini 4 prinsip dalam tasawuf yang perlu diterapkan. Walaupun tidak bertarekat sekalipun, ikutlah. Amalan tu bagus. Kurangkan masa makan, kurangkan makan minum, kurangkan masa tidur dan rehat, kurangkan masa mensia-siakan masa, dan juga kurangkan cakap benda tak berfaedah. Kan perkara yang bagus. Perkara yang bagus. Kalau kita banyak bercakap, banyak pula salah. Bila banyak terlalu cakap, tak suka pula orang. Apa membebel orang ni kan. Macam kita lah duduk rumah kan, bila Menteri KDN banyak bersuara, kita pun pening kepala orang. Tu Menteri KDN kan, Menteri KDN dalam rumah tuan-tuan tu, tahu tak? Tak tahu. Kalau tahu okey lah kan. Kita pun start motor keluar kan, warning kan. Itu orang tak suka. Kalau kita suka cakap banyak pun orang tak suka, apatah lagi di kita sendiri. Kehendak kedua itu ialah tentang tubuh jasmani manusia, bekas. Itu dipanggil tempat letak hakikat diri manusia yang rohani. Kehendak ini secara asasnya suatu keperluan dan fitrah. Satu, kita jangan menyesal jadi orang miskin, jangan terlampau gembira jadi orang kaya.
Pasal itu satu wadah ujian saja. Kalau orang kaya besar lagi dia punya tuntutan tanggungjawab, nak zakatnya lagi, nak sedekahnya lagi, kena ambil tahu hal ehwal jiran-jiran yang susah. Nabi kata tidak sempurna iman kalau kawan jiran dia tu tidur dalam keadaan lapar, dia tidur dalam keadaan kenyang. Merujuk pada siapa? Orang kaya. Jadi orang miskin ni kurang tanggungjawab dia ni tak banyak kena soal besok. Dia ni dah urusan masyarakat, orang pun tak berapa pandang. Dia patut bersyukur. Sebab apa? Kurang beban dia, mudah jalan ke syurga. Orang kaya memang duit banyak, nampak senang lenang, tapi besok nak cerita accountancy depan Allah Ta'ala payah. Mana dapat ni? Sekian-sekian ya Allah. Okey, mana belanja? Sekian-sekian ya Allah. Kalau dapat cara baik, belanja tempat baik, cun tuan. Macam sahabat ridwanullah ajma'in, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, asyara mubasyarah, 10 orang dijamin masuk syurga. Dia antara sahabat yang paling lewat masuk syurga, tuan. Bukan dia tidak adil, tidak. Harta terlalu banyak untuk diaudit oleh Allah Ta'ala. Boleh faham tak? Itu bila dapat harta, tuan-tuan, orang kaya ni dilantik oleh Allah Ta'ala, sebenarnya dia kena rasa berhati-hati. Kerana banyak tanggungjawab dia, jiran-jiran dia, ahli kerabatnya, anaknya. Kalau empek pintu rumah, empek kena adil. Semua main peranan. Bukan jadi kaya senang kan, poning. Memang kat dunia ni senang, tapi akhirat. Tapi orang miskin pula jangan terasa, Allah, ya Allah, aku jadi orang miskin ni macam mana. Sebab kemiskinan dan kekayaan akan berakhir. Pasti berakhir bila hembusan terakhir nafas kita habis. Tuan-tuan sakit kencing manis ke, darah tinggi ke, kanser ke, besok lepas mati tak ada bagi temu janji lagi dah. Dah habis dah. Cerita sekarang apa amalan bakalan yang kita usahakan di dunia dulu. Itu yang kita bawa, itu yang kita jawab depan Allah. Itu yang sebenarnya. Jadi jangan terasalah miskin kaya ni perkara biasa. Kaya dan miskin perkara yang biasa. Orang kaya makan garam, sama juga orang miskin makan garam. Sama juga masin ni, tuan-tuan. Orang makan gula, orang kaya, orang miskin makan gula, sama juga manis, tak ada lain-lain. Keluar pun sama juga bau, tuan-tuan. Tak ada, orang kaya ni lebih sikit dia punya. Faham kan? Jangan terasa sangat. Itu urusan Allah. Pengakhiran kita tu yang penting, pengakhiran. Di manakah cara pengakhiran kita dan di manakah pengakhiran kita? Karena cara pengakhiran kita itu cara yang baik, redha, tenang, maka insya-Allah di mana saja walaupun mati dalam tandas pun tenang juga. Ada satu orang tu dia meninggal dalam tandas, tuan-tuan. Meninggal dalam tandas. Orang tanya, "Ustaz, mati dalam tandas tu macam mana Ustaz mati tu, Ustaz?" Apa? Memang tempek tu tak betul. Tempek tu kalau ikutkan rumah syaitan dengan panggil tu tak. Tapi orang yang mati tu orang soleh. Orang yang soleh. Mati dia tu tergelicik. Tergelicik. Dia masuk tandas tu dengan tutup kopiah kepala, tutup alih, masuk kaki kiri, pakai sandal, tidak membelakangi ataupun tidak mendepani kiblat dan sebagainya, dan dia mati dengan cara yang dia masuk tu, masuk tandas tadi tu dengan cara sunnah, maka dia pun dapat kejayaan walaupun di mana saja dia mati. Tapi kalau orang yang macam mana pun buruk pun, baru ni ada kampung saya tu ada satu orang bukan Islam meninggal hari Jumaat lah tu dia meninggal. Dia pula kerja tulis nombor. Dia tanya saya, "Ustaz, macam mana tu dia mati Jumaat?" Tak, hari Jumaat tak ada kalau dia kalau mati kafir lah. Apa cerita hari Jumaat pula? Walaupun hari tu hari Jumaat, dia mati dalam keadaan tak beriman. Tak berimanlah dia, tuan-tuan. Boleh faham, tuan-tuan? Jadi hati yang tenang tu. Jangan kita rasa beban jadi orang miskin, senang jadi orang kaya. Tidak, sama, tuan-tuan. Namun di sebaliknya ada namanya hawa nafsu yang menyesatkan. Ia adalah satu unsur yang ciptaan yang halus, yang asalnya bukan hakikat diri manusia. Ia adalah satu ujian buat diri insan. Mana setiap nafsu, setiap jiwa manusia itu diberi nafsu. Ada hanya manusia dan jin yang diberi
nafsu. Malaikat tak diberi nafsu. Satu malaikat tu taat aja seluruhan hidupnya. Binatang ada nafsu, ada nafsu, tapi dia tak ada akal. Dia tak ada akal. Ia adalah satu ujian buat diri insan yang mana daripadanya datangnya dorongan buruk dalam diri manusia, sebagaimana dorongan luaran, iaitu syaitan yang membisikkan hawa nafsu keburukan. Maka syaitan ini dia spark plug dia. Faham tak? Spark plug. Syaitan ni datang jadi ya. Kalau nafsu tadi itu memang petroleum, memang capek merebak lah. Dia akan jadi bertambah berkeinginan. Pasal tu para sufi mutasawwifin, mereka itu bila menjalani disiplin jiwa ataupun membaiki jiwa, mereka akan kenali bagaimana pergerakan hawa nafsunya itu, supaya hawa nafsu itu dapat dibaiki. Jangan main tuan. Pasal hawa nafsu pernah mengalahkan iblis. Iblis kalah pasal hawa nafsu, walaupun dia pun alim, walaupun dia hebat. Pasal tu dia kena keluar dari syurga. Pasal dia rasa dia bongkak, dia hebat. Itu kan hawa nafsu. Akhirnya dia kalah. Kalah. Begitu juga kepada tok kita Nabi Adam AS. Kerana ada sedikit khilaf tentang nafsu, maka disebabkan itu baginda AS dan isterinya telah dikeluarkan daripada syurga kerana kalah dengan nafsu itu. Tapi hakikatnya sebenarnya terkilaf saja, terlupa pada masa itu. Jadi manusia ni perlu hawa nafsu yang ada di itu perlu dirawat. Dikena pasti apakah penyakitnya, maka dirawat. Itu yang kena diagnose dulu. Macam kita tuan-tuan jumpa saya, Ustaz, tolong Ustaz diagnose saya pun tak tahu. Tuan-tuan kena jumpa orang yang biasa mendiagnose orang. Itu para masyaikh tariqah, masyaikh yang terlibat dalam pentarbiahan kerohanian. Tuan-tuan boleh jumpa dia, insya-Allah. Dia boleh baiki, tapi kena committed lah. Kena committed lah dengan dia untuk baiki diri tu. Macam mana kita berkomited dengan doktor untuk merawat kita, begitu juga kita kena committed dengan pakar-pakar kerohanian agar membaiki kerohanian kita. Barulah ada kesan. Ini main-main je. Orang kata okey, dia ni lepas subuh baca ni sekian, lepas maghrib baca sekian. Kita pun malas lah, losu lah, mau balik kerja lah. Akhirnya kita pun meninggalkan. Macam orang kena kencing mani, bang, belum makan apa-apa, makan ubat dulu, insulin dulu, lepas setengah jam baru makan. Ini tidak, berjumpa merah biji mata tu makan, tak ada insulin, tak ada apa tuan. Itu tak jadi apa. Dah lepas makan baru tu ingat nak insulin, baru insulin. Tu hypo. Mana tak ikut tertib, tak committed dalam rawatan, maka benda lain akan jadi. Benda yang lain akan jadi. Begitu juga dalam pentarbiahan. Kalau tak ikut tarbiah, tidak baiki, ikut spek dan sebagainya, maka benda lain akan jadi. Tu Ustaz, kalau Ustaz saya ni dah ikut kan, tapi masih lagi kan. Itu bukan masalah guru, itu masalah dalam diri kau. Kau tak committed, kau tak memberi tumpuan dalam latihan-latihan kerohanian. Akhirnya sepatutnya kau bertambah baik, tapi kerana kau masih terlibat dengan maksiat, akhirnya nafsu itu tak dapat dibendung. Itu yang sebenarnya yang terjadi. Hawa inilah yang sentiasa di sebalik syahwat, hembusan, meniup-niup syahwat tadi. Keinginan manusia memperbesarkan kehendak tersebut dan mengikut emosi sehingga mengejar kepuasan syahwat. Syahwat ini tuan-tuan, dia tidak pernah redha. Tuan-tuan ikut syahwat. Kalau kita semualah, bukan tuan-tuan lah, kita semualah, termasuklah saya. Kalau kita ni masih mengikut hawa nafsu kita, syahwat kita tak pernah redha atas kita. Pasal tu dia tak pernah puas. Siapa pernah cakap saya dah puas, Ustaz? Tak pernah. Sebenarnya dia takkan puas. Dia takkan pernah puas. Pasal dia takkan pernah redha. Satu, orang yang menjadi hamba kepada nafsunya,
kehidupan dia pagi, petang, siang, malam, colek, pejam tuan-tuan, semuanya ialah dalam bagaimana nak memuaskan hawa nafsunya yang tak pernah puas. Kalau ikut nafsu lesu tuan-tuan. Sampai dah lesu pun nak lagi, nak buat lagi. Tapi kalau kita ikut kehendak Allah, tunaikan kehendaknya, maka di situ ada redha. Allah redha. Satu orang yang melaksanakan perintahnya dengan betul, takwa, dengan dihiasi dengan sifat mahmudah, maka Allah redha. Cukuplah satu amalan saja Allah terima dan Allah redha, dah cukup dah tuan-tuan. Dah cukup dah. Belum 1000 amalan, belum 100 amalan. Pasal tu tuan-tuan, dalam setiap amalan, dalam setiap lepas kita beramal, baik solat, baik baca Quran, sedekah, kena ada sangka baik dengan Allah. Kena ada sangka baik pada Allah bahawa amalan itu diterima oleh Allah. Kerana kalau Allah tak terima, ulama kata bagaimana kita nak tahu yang Allah terima? Kerana Allah lah yang menggerakkan kita melaksanakan amal tadi. Kita solat tadi, adakah melalui kemampuan fizikal kita memang kita berkemampuan untuk solat, ataupun semata-mata pertolongan dari Allah? Sudah tentulah pertolongan dari Allah. Masa tu kita kena rasa ta'zim, rasa syukur kerana Allah memberi peluang pada kita, walaupun kita banyak dosa, walaupun kita ni maksiat, tapi masih lagi ada juzuk daripada anggota badan kita ni diberikan pertolongan oleh Allah untuk beribadah. Ustaz, saya ni zikir tak khusyuk lah Ustaz. Tapi zikir tak? Alhamdulillah Ustaz zikir. Syukur kerana ada daripada juzuk anggota badan kita itu, lidah kita ni yang berzikir. Walaupun tak khusyuk terus, daripada tak berzikir langsung. Benda ini bukan tanam turis tumbuh pokok tuan-tuan, kan? Makan masuk lah, nak dapat khusyuk tu makan masuk. Ada juga orang yang belajar ilmu-ilmu hakikat ni, dia kata kita tak boleh, kita tak payah solat. Kalau tak khusyuk jangan solat, dia kata. Tak khusyuk jangan solat. Bertanya dia balik, macam mana nak khusyuk kalau tak solat? Dia pun poning nak jawab. Kalau satu orang khusyuk, dia mendapat khusyuk selepas puluhan tahun dia memperbaiki solat dia. Ada orang sampai mungkin dalam seminggu, ada orang dalam masa setahun, ada orang berpuluh-puluh tahun nak dapat khusyuk. Dia nak semua express tu. Dia ingat dia boleh khusyuk, tiba-tiba budak memekak-mekak belakang, dia nak khusyuk ni payah nak solat. Pasal selama ni kau khusyuk kan? Budak baru 2-3 orang 10 kili, alhamdulillah lah PKP ni budak tak ada, itu pun tak boleh khusyuk kan? Mana amalan ni tuan-tuan? Bukan disandarkan pada orang lain, tapi pada diri kita sendiri. Kita bagaimana usaha yang kita buat. Tapi kalau kita asyik emosi ya, asyik terkesan dengan keduniaannya, hilang tu poning kepala dah somak, macam mana tuan nak? Baru hilang dunia kita dah pening kepala tuan, belum kita hilang dari dunia ni. Benda dunia hilang kita dah pening kepala. Kalau kita hilang dari dunia ni apa cerita? Orang yang mana tuan yang nak cek hubungan kita dengan dunia senang tuan. Tengok benda yang kita sayang hilang macam mana. Apa reaksi kita? Benda dunia kalau RM10, RM100 hilang dalam hati kita, terdetik, alamak habislah. Itu ada masalah hati lah tu. Itu masih ada hembusan titik-titik cinta dunia dalam diri kita. Adakah ini kita nak bawa jumpa Allah besok? Adakah ini nak sembah kepada Allah? Saya suka bawa kisah Sabit Bunani rahimahullah, kisah wali Allah tabi'in, Imam Sabit Al-Bunani. Orang khabar ada, tuan guru, kapal terbakar tuan guru. Kapal tuan yang bawa minyak zaitun bertong-tong tu terbakar. Dia pun alhamdulillah. Lepas itu datang balik, tunggu bukan salah kapal lah, kapal orang lain. Dia pun sebut alhamdulillah. Anak murid pun perasan. Apa hal tuan guru sebut alhamdulillah?
Dia kata, Ustaz, kalau pertama kali orang datang tu bawa kabar kepada aku, kapal aku terbakar, mengatakan kapal aku terbakar, aku lihat hatiku terkesan nak, ada goyang nak, ada cenderung nak. Aku tengok hatiku tak rasa apa pun. Aku, Alhamdulillah. Makanya hatiku tak ada cinta pada dunia pun. Bila masa datang kabar yang katakan bahawa bukan kapal aku, kapal orang lain terbakar, bukan kapal aku tengok hatiku gembira tak? Hatiku tak gembira pun. Okey, Alhamdulillah. Kita sekeping RM1 hilang duit biru tuan-tuan, setahun ingat kan? Ui lah saya bagi ni. So bagi duit jemaat je. Itu bukan hilang, bagi pun pening kepala. Jadi itu yang apa yang tergambar dalam hati kita, itulah yang ada dalam diri kita. Jadi inikah kita nak bawa pamerkan depan Allah? Dunia tak pernah akan bantu kita kan? Dunia tak akan tolong kita. Kita lah yang kan, amalan kita yang kita usahakan inilah untuk mencari pandangan daripada pandangan Allah Ta'ala. Sebagai contoh, fitrah manusia memerlukan makanan untuk meneruskan kehidupan, maka ada kehendak syahwat dalam diri manusia yang mendorong manusia untuk makan, yang disebut sebagai syahwat makan. Kemudian deria lidah kita dicipta senang dengan rasa lazat. Lalu dengan deria lidah jasmani dan kehendak syahwat makan tadi, manusia menikmati makanan yang lazat. Jika tiada syahwat makan, maka kalau tak ada nafsu makan, makanan yang lazat dan deria lidah yang sihat juga tidak akan sepenuhnya menikmati makanan lazat tersebut. Macam orang demam kan, semua pahit tuan-tuan. Letak Pizza Hut yang baru ni tuan-tuan, letak Burger King Mary Brown pun tak lalu tak larat nak makan kan? Pasal syahwat, nafsu makan tak ada kan? Nafsu makan tak ada. Suami isteri baru kematian suami, bagilah apa makan tak ada. Tapi cuba suami pula kematian isteri, sate 80 cucuk dia tak ada tuan, seorang tu macam kenduri tu tu beza orang lelaki yang perempuan. Tapi tak ada lah, orang lain lah di situ ni kat negara Mozambik tuan, orang Malaysia tak ada kan. Orang Malaysia, orang Melayu pun berkabung tak kalau isteri meninggal kan. Tapi sekejap je lah kan. Namun di sebalik pertindihan tersebut ada nafsu yang mengikut emosi manusia dalam berlebih-lebihan terhadap menikmati kenikmatan tersebut. Yang jadi gopok-gopok je ni cuma pasal berlebih-lebihan pada perkara yang halal. Memang halal. Semua perkara yang halal berlebih pun tak baik kat tuan-tuan. Makan kalau boleh sekali cukup. Intermittent fasting cewa kan. Hatta berjima pun tak bagus untuk hari-hari. Kalau tuan-tuan ada isteri tuan-tuan, dalam panduan syariat cukuplah seminggu 2-3 kali. Supaya apa? Hati itu tidak terdorong dengan hawa nafsu. Lagi apa? Hatta perkara-perkara seperti tidur. Memang tidur tu tak ada masalah, tidur lah, perkara pun harus. Tapi kalau tidur hidup kita 24 jam, 16 jam tidur, 8 jam tidur lain pula itu kan, pun tak bagus juga. Mana dalam perkara yang halal berlebih-lebihan pun tidak memberi manfaat pun, bahkan boleh beri mudarat, lebih lagi mudarat dalam hubungan kita dengan Allah. Itu paling mudarat lah. Kesihatan tu pasti kita akan mati. Berapa ramai Imam Ghazali rahimahullah kata, berapa ramai yang mengelakkan kematian tapi ini mati juga. Kita memanglah pergi exercise. Satu kita exercise tuan, bersenam, jaga berat badan dan sebagainya, bukan untuk elak mati. Kena tukar niat. Habis untuk apa Ustaz? Untuk sehat badan supaya dapat beribadat. Nikmat sehat itu digunakan untuk ibadat, bukan nak bagi menguat. Ada orang asli apa nak menguat mata nak mengambang kan, bukan. Ada tu gambar apa ni dalam Facebook, dia masuk gomok dulu, dia pakai elok tutup aurat, dah elok kurus posing baju semua fit-fit je. Kata apa faedah dia, apa faedah dia kurus, bertambah dosa, elok gemuk lagi. Sebab dia pakai baju labuh tak nampak badan dalam dia macam mana saiz dia tu. Tapi bila dah fit mula dah pakai baju ketat, pakai tudung pun tudung yang main scarf yang boleh rekor belakang, leher semua nampak. Apa faedah?
Patutnya bertambah takwa, bertambah syukur. Ya Allah, terima kasih Allah bagi aku nikmat kesihatan, berikanlah juga Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sepatutnya begitu, tapi sebaliknya berlaku pula kerana syahwah tadi. Kerana syahwah tadi terasa hebat terhadap diri sendiri dan sebagainya. Akhirnya ia mendorong kepada keinginan untuk hanya makan makanan yang sedap, bekerja keras untuk semata-mata cari makanan yang sedap. Bahkan itulah keutamaan bagi yang difikirkan. Itu tak apa lagi, kojo dah dapat gaji beli ubat, hai syabu, kena catut sekali 2-3 dah mewah. Catut tak catut, orang main ubat tahulah. Saya kerja dadah kan, catut tu dulu panggil Chase of the Dragon kan. Chase kan, orang main heroin, dia ada nama baru sekarang Cautut, sebab dia ada barang tu, dapur dia api kocik ni, api dia nak bakar, tu mana malam dapat gaji tu, habis dia menjual kawan. Baru ni dapat air sinar, ADK buat operasi, dapat berapa puluh orang dapat tuan. Tu terpengaruh dapat air sinar, bukan tolong mak ayah, dia beli barang. Nampak tak? Syahwah dia tu, keinginan diri tu untuk menyempurnakan ketagihan dia. Satu dalam rawatan penagihan ataupun apa-apa rawatan pun, dia ada 2 unsur. Dia panggil terapi lah. Jangan terlampau gembira sangat, jangan terlampau sedih sangat. Jangan over gembira. Bila over gembira, tak apalah, satu haul lah, last lah, langsung relapse, jatuh tuan-tuan. Ataupun terlampau sedih sangat, terlampau frust sangat, aku ni putih senang, aku tak berguna lah, habis aku jatuh balik. Itu semua tak ada moral, tak ada pakai akal. Pasal dunia sementara ni yang kau rosakkan diri kau buat apa? Perempuan seorang melambak perempuan lagi, yang lawa-lawa itu je kita nak tumpukan. Bila dia tak terima kita rosakkan diri kita. Itu namanya orang yang kurang berakal, merosakkan diri kerana perkara dunia. Dunia tu pasti akan luput. Kalau dia kahwin pun, perempuan tu pun besok tua juga, tak ada gigi juga, rambut putih juga, tak ada makna pun. Tak apalah, redha je lah, sama-sama orang tua kan. Bahkan banyak makan yang lazat yang merosakkan dirinya pun akan dimakannya kerana mengikut hawa nafsu. Doktor dah kata dah, jangan makan ni bang, jangan. Dia tala juga donat bomboloni kan. Doktor kata jangan makan ni, mani-mani ni kan, naik hyper kan. Dia tak apalah ustaz, dia pula pegang pula masa tentera lu, agi hidup agi ngelaban, makan je lah kan. Agi hidup agi ngelaban, besok kaki dah putusin potong. Ini pasal mani ustaz. Ustaz jangan makan mani ustaz. Dah kaki dah tak ada, baru kata jangan lagi hidup ni ngelaban ni, kemudian lah ustaz dia kata. Ada lu kawan saya lu agi hidup agi ngelaban tu, hypo tu kan. Itu kena hati-hatilah. Jadi kalau kita dah ada signal-signal tu, jaga kesihatan. Kesihatan ni satu anugerah yang Allah beri kepada kita untuk beribadah, beramal soleh. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita akan sambung balik pada minggu yang akan datang. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya buat pengumuman sikit lah. Mungkin masjid tahu, mungkin hari Sabtu subuh tu mungkin akan diambil alih oleh asatizah lain lah. Jadi saya mungkin ambil hari Ahad je lah. Hari Ahad minggu ni, minggu genap 24, insya-Allah saya cadang nanti kita buat 2 kitab sekali lah. Kami minta izin juga pada masjid, mungkin lepas ni boleh ajak sampai pukul 9 buat 2 kitab kan. Jadi sebab itu dah boleh kan, tak baca pula kan. Paul Ustaz ni nak menyaga pula kan, bukan menyaga tuan, dia tukar time je. Boleh tuan insya-Allah. Ada soalan tuan? Yang tak ada soalan Kalau tak ada soalan kan, insya-Allah kita sudahi majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.